So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, nampaknya kita dah masuk pada chapter yang keempat, iaitu chapter yang terakhir untuk yang akan diuji dalam exam lah. Jadi chapter yang terakhir ni adalah Laplace transform. Jadi sebelum tu saya sebelum kita pergi secara khususnya lah kepada Laplace transform ni, saya buat sedikit conclusion ya untuk chapter ni, apa yang kita akan lihat lah. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, ini kita ada ordinary differential equation yang kita solve selama ni pun memang kita solve ODE lah. So ODE yang kita ada selama ni sama ada dia initial value problem, di mana dia ada initial condition, ataupun boundary value problem. Kita ada boundary condition ya. Apa yang kita nak buat dalam chapter ni adalah kita tukar term dalam ODE ni, ada IVP ataupun BVP ni, tukar kepada menggunakan Laplace transform. Maksudnya kita transform each term tu menggunakan Laplace transform lah. Kemudian kita ada pengiraan dia, ada dia punya pengiraan dia. Kemudian untuk dapatkan solution untuk ODE ni, kita akan perform inverse Laplace transform. Kita Laplace transformkan dia, kemudian kita inversekan pula. Kita akan dapat solution. Ini yang kita akan lihat dalam chapter ini. Jadi oleh kerana ada dua perkara dekat sini. Yang pertama Laplace transform lah. Okey, Laplace transform. Yang kedua inverse Laplace transform. So kita akan lihat kedua-dua ni dulu, sebab tak pernah jumpa lagi kan Laplace transform dengan inverse Laplace transform ni. Kita akan buat ni dulu, barulah kita solve ODE secara khususnya IVP dan juga BVP. Okey, sekarang kita tengok intro untuk Laplace transform dulu. Jadi secara basic Laplace transform ni sangat berguna untuk kita solve initial and boundary value problem macam yang saya bagi tahu tadi lah. So konsep Laplace transform ni, kita transform certain function, okay, ft, katalah kita ada function ft, kita transform menggunakan Laplace transform ni, jadi dia jadi function fs. Itu konsep dia. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh kepada Laplace transform ni, macam mana dia punya formula, macam mana dia punya kalau ft transform menggunakan Laplace transform jadi apa, jadi kita tengok dulu bermula dari mana Laplace transform ni ya. Okey, katalah kita ada function ft. Sebelum ni kita guna fx kan. Jadi dalam Laplace transform ni kita banyak guna ft. Tapi dia punya ni sama je sebenarnya. Tapi kita nak bezakan dengan yang fx yang kita dah belajar sebelum ni. Bab apa yang chapter Laplace transform ni banyak guna ft ya. So katalah ft adalah function yang kita define over interval 0 infinity. Then Laplace transform for ft is given by the formula of integration exponent negative st ft dt in integral 0 until infinity. Ini dia punya definition bagi Laplace transform lah. Kalau guna definition ni kita boleh dapat kalau katalah ft tu function apa, function exponent, apa Laplace transform bagi exponent tu, kita boleh dapat menggunakan definition ni. Tapi kita tak akan guna integration ni dalam chapter ni ya. Tapi saya tunjuk dulu macam mana kita guna definition nanti. Maka cara tulis dia macam ni Laplace L ni italic sikit, Laplace transform ft ni kita panggil dia Laplace transform of ft dalam integral ni lah. Okey, simbol macam yang saya bagi tahu tadi, L italic ni tadi, lepas tu dalam curly bracket of ft nanti kita panggil Laplace transform of ft. Okey. Jadi kita tengok dalam definition ni tadi kan dia ada integration 0 sampai infinity kan. So integration 0 until infinity ni adalah improper integral.
So improper integral macam mana? Kalau kita ada integral yang macam ni lah, so dia adalah bersamaan dengan limit b approach infinity a hingga b lah. Maksudnya b ni tadi kita letak sebagai infinity lah, fx dx. Maka Laplace transform of ft is given by formula ini. Okey, saya tunjuk satu contoh sahaja untuk definition. Mari kita tengok dulu ya contohnya. Okay, ini satu contoh saja sebab kita tak akan guna formula yang dari definition tu tadi untuk kita buat Laplace transform bagi chapter ni lah. Cuma saya nak tunjuk kalau kita ada ft sama dengan t ni, apa dia punya Laplace transform dia. Okay. So balik semula kepada ni, saya buang dulu dia punya animation ni. Okey, balik semula kepada formula ni tadi. Laplace transform of ft ni is given by integration of 0 until infinity exponent negative st ft dt. Ft tu ganti dengan function f yang kita ada. Okey, katalah kita ada ft equal to ni. Okey, so ft ni, so bagaimana kalau kita guna definition so ft equal to t, Laplace transform of t, ft tadilah, equal to limit b approach infinity. Okay, limit b pula. Bentar, tengok formula dia semula limit b approach infinity 0 until b exponent negative st. Integration of 0 until b exponent negative st ft tadi kita ganti dengan t t d t. Tengok semula formula dia. Okey, exponent negative st ft dt. Alright, so kita buat perform integration seperti biasa. Okey, dalam kes ini kita ada t darab dengan eksponen negatif st. Ini kita guna integration by part, atau kita boleh guna tabula lah. Saya guna tabula So ini adalah untuk differentiate, ini untuk integrate. Jadi ini differentiate t dengan negatif eksponen negatif st. So differentiate t sampai 0, t1 0. Untuk eksponen ni kita differentiate dapat apa ni? Negatif eksponen negatif st over s. Sebab kita kita integrate pada t sekarang Yang kedua negatif positif lah. So eksponen negatif st over s square. Okay, plus minus. Okay, ini satu lagi ni, ini 0 sebab dia 0 So dia punya integration ni dah jadi. Okay, ni jangan lupa kita ada limit b approach infinity. So integration ni jadi t times eksponen negatif negatif st over s ni. So kita ada negatif t eksponen negatif st over s. Betul? Okay, so ini yang pertama. So yang kedua, ini adalah negatif, ini positif tadi, so negatif lah. Negatif eksponen negatif st
over S squared. Betul tak? Okey. Jangan lupa dia punya ini plus 0 plus integration of 0, so tak adalah. So jangan lupa kita ada dia punya limit of integral ni. So kita ada 0 until b. Okay, this is equal to limit b approach infinity. Okay. Jadi sekarang kita integrate pada t. So b ni tadi kita substitute into t. So kita ada negatif t eksponen negatif sb over s kan, minus eksponen negatif sb over s squared. Dan kita ada 0 lah. Bila 0 ada minus. Okay, bila 0 untuk term yang t ni 0 lah, sebabnya masuk dalam t dia kosong So satu lagi masuk dalam t untuk eksponen ni, so dia tak jadi 0, dia ada negatif positif 1 over s squared. Okey. Kemudian okey, sorry, ini sepatutnya ganti b. T ni ganti b. Betul tak? Sebabnya b ni dekat sini lah. Okey. Okey. Kemudian kita ada yang ni. Okey, kemudian di sini kita ada limit b approach infinity ni tadi. Kita cuba simplify dalam sebab ada limit b approach infinity. So ada negatif dekat sini, kita akan turunkan eksponen ni ke bawah lah, b, sebab eksponen negatif ni ke bawah s eksponen negatif sb. Negatif pula. Positif lah sebab dia ke bawah, dah ke bawah ni lah denominator ni. Okey, so yang ni ini juga kita letak di bawah, s squared eksponen negatif s negatif pula eksponen sb kan. Betul? Okey, plus 1 over s squared. Okey. Bila sampai di sini kita tahu, kita check limit, dah belajar limit kan masa max 1. So masuk limit b sekarang. Kalau kita masuk b dalam ni, dia jadi dekat sini infinity, betul tak? Infinity bawah ni. Okey, s ni tak apalah, s to s lah. Cuma pada eksponen ni, eksponen power infinity juga infinity. So sini case-nya dia jadi infinity over infinity. Kalau yang sini pula dia jadi 1 over infinity. So 1 over infinity kita tahu, any number biasa divide by infinity, dia akan jadi 0. Okey. Cuma yang ni case infinity over infinity ni, yang ni saya akan tukar, saya akan guna L'Hopital rule Ingat lagi L'Hopital rule untuk infinity over infinity. Jadi saya dapat dekat sini limit b approach infinity. Okey, L'Hopital rule menyatakan kalau ada infinity over infinity, so kita boleh differentiate atas, differentiate bawah. So differentiate atas pada b satulah, bahagi dengan differentiate eksponen sb ni, kita dapat s squared eksponen sb. Betul? Sebab kita differentiate pada pada b lah. Okey, yang ni tak pakai apa-apa rule, so dia kekal saja macam ni, s squared eksponen negatif eksponen sb plus, ini pun tak ganggu apa lah, s squared. Maka
bila kita substitute limit ni tadi, kalau kita substitute limit ni tadi, when b approaches infinity, so masuk dalam ni kita ada 1 over infinity, betul? Ini juga 1 over infinity, so ini adalah 0, ini adalah 0, sini adalah constant. Jadi bila dia tak ada effect dekat sini, maka dia adalah bersamaan dengan 1 per s kuasa 2. Gitu. Kalau kita nak cari Laplace transform of t using definition, maksudnya definition ni apa? Definition ni dia ada formula untuk definition. Ni formulanya. Okey, gantikan saja macam ni ft kan, ganti saja ft di sini. So bawah integrate macam biasa, cuma ada limit ni memang menguji awak punya, kita guna knowledge yang masa maths 1 tu ya. Okey. Saya nak pergi kepada yang seterusnya. Sebab kalau bayangkan ya, kita ada banyak function yang kita nak transform ni, awak sanggup guna integrate ni banyak-banyak ni kan? Awak sanggup lah kot, saya tak sanggup. Jadi apa kita boleh buat adalah kita tengok cara yang seterusnya. Okey. Kita macam ni lah, macam yang saya bagi tahu tadi. Okey, kita tak akan perform semua integration tu untuk dapatkan Laplace transform bagi ft. Okay, contoh yang ni untuk saya tunjuk macam mana sebenarnya, mana dapat dia punya Laplace transform tu. Adakah table, nanti kita akan tengok table, adakah table tu wujud macam tu je ke? Jadi pengiraan di sebalik table ni itulah yang tadi. So lagi complicated kita punya function, lagi susah lah, bukan lagi susah, lagi remeh dia punya integration dia ya. Okey, untuk dapatkan Laplace transform, kita tak nak guna integration yang dalam definition tadi. Apa yang kita akan guna dalam chapter ini sampai akhir, kita akan guna table sahaja. So sekarang kita berkenalan dulu dengan table of Laplace transform. Mana tadi? Table of Laplace transform dulu ya. So mana table? Ini table. Table of Laplace transform ni ada, okey, yang dalam yang nota yang saya bagi awak tu ada dua lah. Saya bagi yang pertama, table yang saya dah ubah sikit ikut saya tandakan ni, sebab nanti kita ada first shift theorem, kita ada multiplication with t, dan kita ada second shift theorem. Jadi saya letak siap-siap dalam table tu. Boleh. So ini table yang pertama lah. Ini maksudnya, okey, tengok ya. Tadi kan kita buat, mana kita buat ya, kalau kita punya ft equal to t tadi, t ni, jadi dia punya Laplace transform dia yang ni. So t kuasa n ni t kuasa 1 lah tadi. So 1 over s kuasa 2. Tengok, kalau pakai table kita tak payah susah-susah nak integrate tadi, kita terus tengok je tadi. Yang samalah juga dengan function yang paling mudah, a je. So dia punya Laplace transform adalah a over s. Mana dapat ni? Kena integrate macam tadi, tapi kita tak nak integrate, kita just pakai sahaja dalam table ni lah. Masa sama juga kalau eksponen a t, dia punya Laplace transform adalah 1 over s minus a. Okey, harap clear dekat situ. Dan seterusnya boleh tengok, ini table yang pertama. Table yang kedua adalah table yang biasa kami bagi dalam exam. Okey, so oleh kerana walaupun online exam, kita akan buat online exam pun, awak boleh refer table yang kedua, sebab tak ada macam yang ni saya dah tanda kan dengan macam-macam benda tu kan. Yang macam yang ni dia direct saja. Okey, boleh tengok sama je lah, cuma ni dia memang khas untuk yang exam. So dia dah cantik dekat dalam, dia dah cantik tersusun lah dekat sini. Okey, kita akan banyak guna table ni nanti. So jangan bimbang, daripada tak tahu apa benda dalam table tu, lama-lama tak tengok table pun dah tahu Laplace transform bagi ni apa. Okey,
Kemudian kita sambung sikit ya dekat sini. Yang untuk slide untuk yang ni, okey, example yang kita akan lihat adalah example macam mana kita nak transform elementary function sahaja. Maksudnya tak nak teorem-teorem yang sebelum ni lagi lah. Jadi kita tengok macam mana nak transform function biasa saja. Okey, tengok example. Klik kat sini. Memang contohnya memang agak banyak, sebab kadang-kadang dalam setiap contoh tu dia ada macam-macam cara nak solve lah. Okey, saya dah susun semula dah yang example ni tadi. Jadi kita tengok macam mana kita nak dapatkan Laplace transform bagi function ni using table of Laplace transform. Jadi mana tabelnya? Okey, ini table untuk Laplace transform ni tadi. Jadi kita tengok macam mana kita nak buat Laplace transform ni menggunakan table ni. So katalah kita ada ft equal to 3. So 3 ni maksudnya any number lah. So katalah a. Jadi kalau dia punya sebarang nombor ni constant ni, so dia punya Laplace transform adalah a over s. So cara tulis dia macam ni ft. So Laplace transform for 3 equal to, kita tengok tadi mana, tengok semula dia punya ni table dia. So kalau a, Laplace transform dia jadi a over s. So kalau ni 3 jadi apa? 3 over s. Itu je lah. So 3 over s ni juga kita kenali sebagai fs. So jangan confuse lah. Laplace transform of ft equal to fs. Maksudnya fs ni function yang selepas kita transform. Okey. Okey, kalau Laplace transform ft nya adalah t, Laplace transform of t, so ini adalah sama dengan apa? So kita tengok dalam table, refer table, mana table tu tadi. Kalau t dia tak ada yang t sahaja, kita refer pada t power of n. So n ni mesti 1, 2, 3 dan seterusnya lah, nombor positif, integer positif. So t kuasa n. So t kuasa n, dia punya Laplace transform, dia kata dia adalah n factorial per dengan s kuasa n plus 1. Jadi maksudnya dekat sini dia punya t ni tadi, sebab n kita ni adalah 1, so dia adalah 1 factorial bahagi dengan s kuasa 1 campur 1. Sebab apa? Ini di sini t kuasa n sama dengan 1, refer table. So ini adalah bersamaan apa? 1 factorial adalah 1 ya. So s square. Boleh faham? Ini yang kita kira tadi tu lah, kan senang kalau guna table terus dapat. Okey. Dan kita pergi kepada function yang biasa je, iaitu cos 4t. Ada pula cos 4t. So kita tengok Laplace transform bagi cos 4t. Berapa pula? So tengok Laplace transform bagi cos 4t, refer table. Okey, cos mana? Ini cos at, dia punya Laplace transform adalah s over s squared plus a squared. So a ni dekat sini dia depends pada nilai pada angle tu lah. Kalau a 2 macam ni, a berapa? A 4. So a dia adalah 4. Okey. Jadi apa dia punya Laplace transform untuk s tadi? Tengok semula. Cos s over s squared plus a squared. Maksudnya dia punya Laplace transform s squared plus a tadi adalah 4 squared. Kan senang kan? Tulis saja. Okey, sin hyperbolic. Ada yang sebut sin. Ikutlah nak sebut apa pun. Saya sebut sin hyperbolic lah. Hyperbolic function.
Saya tak pasti awak belajar ke tak dalam Maths 1 ya, sebab ini pun antara topik yang belakang-belakang tu. Dia under hyperbolic function, sin hyperbolic 7/2t. So macam mana dia punya Laplace transform? Refer table. Mana table tadi? Sin hyperbolic. So yang ni lah, sin hyperbolic at equal to a over s squared minus a squared. So a tadi berapa? A adalah 7/2 ya. 7/2 s squared minus a squared. 7/2 kuasa 2. Okey. Di mana kita refer pada a dekat sini lah. Ini a dah. Sama lah dengan cos tadi. Ini dia punya a. Okey, boleh faham ya? Senang je kan? Okay, kita pergi kepada yang example yang seterusnya, iaitu t kuasa 5 pula Okey, t kuasa 5 tadi nak tengok yang mana? Kita refer yang ft adalah t to the power of n, di mana n sekarang adalah 5. Cuma buatlah. So Laplace transform bagi t to the power of n, ini sama dengan apa? Okey, n sama dengan 5. So dia adalah 5 factorial, refer table ya, over s 5 tambah 1. So 5 factorial berapa? Kira guna kalkulator. 5 factorial tak pun darab je lah. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa tu? Mana kalkulator? Ini so 5 factorial dekat sini ya. Factorial sama dengan 120. So 120 per s kuasa 6. Gitulah. Dan eksponen negatif 7t. So Laplace transform bagi eksponen negatif 7t. So ini sama dengan, okey, eksponen pula. Tengok, kalau eksponen at, dia punya fs ni adalah 1 per s minus a. Kalau a kita dekat power eksponen ni, so a kita dekat sini berapa ni? Berapa a kita? Negatif 7 kan. So dekat sini a kita berapa? A sama dengan negatif 7. So ini tadi dia bagi berapa? 1 per s tolak negatif 7. So ini sama dengan 1 per s plus 7. Betul? 1 per s tambah 7. Tengok semula. Betul? Ini. Dan kalau sin 2t pula, sin at a per s squared plus a squared. So Laplace transform for sin 2t. So a sekarang berapa? A sekarang dia adalah 2 lah. So a per s squared plus 2 squared. Dan akhir sekali cosine hyperbolic cosine hyperbolic t. Okay, tengok table. Cosine hyperbolic inilah s over s squared minus a squared. Okay, s. So dalam kes ni a kita adalah 1 over s squared minus 1 squared 1 lah. Okey, itu adalah Laplace transform of elementary function, di mana untuk elementary function ni dia function-function biasa saja. Tengok dia dah tahu, tengok dia dah dapat dia punya Laplace transform. Kita dah tengok bermula dari definition ni tadi.
memang agak sukar lah sebab dia panjang dia, tapi dah dipermudahkan dalam bentuk table. Jadi kita just refer table saja untuk dapatkan Laplace transform bagi setiap function yang ni. Okey, so saya berhenti di sini. Next kita akan sambung Laplace transform menggunakan dia ada properties dia lah. Dia ada, bukan yang tadi tu dia simple je, tengok je tahu. So next kita akan belajar dia punya trick macam mana kita nak guna nak dapatkan Laplace transform bagi function yang bukan direct macam yang ni. Okey, jadi terima kasih.